Assalamualaikum dan salam sejahtera Agenda Asia bersama saya Irfan Faruqi. Di waktu ini kita nak bawakan kepada anda perbincangan dan kupasan berkenaan dengan sidang Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu berkaitan dengan hak asasi manusia yang mana akan membincangkan beberapa isu tematik termasuklah soal kemiskinan, soal migrasi, soal isu hak asasi manusia berbangkit di beberapa negara termasuklah Myanmar, Afghanistan dan negara-negara lain. Dan ketika ini kita bersama-sama dengan dua orang tetamu untuk melihat apakah isu yang seharusnya diberikan perhatian dan bagaimanakah ia harus dirungkai untuk tahun-tahun mendatang bagi menoktahkan beberapa isu mustahak yang dibangkitkan sepanjang tahun ini. Bersama kita ada dua orang tetamu, Profesor Datuk Dr. Rahmat Mohamad, Pengerusi Sohakam dan juga Zhang Hong, wartawan Kumpulan Media Cina CMG. Terima kasih bersama kami di waktu ini dan saya nak mulakan dahulu dengan Prof. Datuk. Bila kita sebut tentang kupasan dan juga persidangan berkenaan dengan hak asasi manusia di peringkat PBB, bagaimanakah kedudukan isu-isu yang sedang dibincangkan ketika ini? Apakah ada isu baru yang dibangkitkan dan bagaimanakah progresnya? Adakah terbantut ataupun sebenarnya ada progres yang menarik yang boleh kita berikan tumpuan untuk waktu ini, Prof. Datuk? Tentunya lah banyak isu-isu yang telah dibentangkan dan dibincang dan didebatkan. Ya. Dan isu-isu hak asasi manusia ini sebenarnya bukanlah perkara baru. Dia berulang-ulang sehingga ialah sesuatu pencapaian ya dapat satu because ialah dalam umpamanya hak asasi umpamanya berkaitan dengan pelarian ya. Pelarian ni berlaku di mana-mana ya, dan apakah hak asasi mereka ini dilindungi ataupun dipertahankan, ini adalah di antara isu-isu yang ditangani oleh banyak negara. Yang keduanya ialah isu berkaitan dengan climate change, ya, perubahan iklim. Ini juga satu yang diperdebatkan juga, di mana hak asasi manusia itu sama ada dipertingkatkan ataupun adakah ada perubahan dari segi umpamanya kalau kita lihat hak mendapat kalau kita tengok SDG umpamanya ya, poverty, right to clean air, right to clean environment, gender equality dan sebagainya. Jadi ini isu yang bukan baru. Isu ni adalah isu lama, tapi kerana berlakunya perubahan iklim maka dia makin nampak bertambah isu-isu ini sebab tidak diselesaikan sama ada di peringkat negara ataupun peringkat antarabangsa. Ya, umpamanya pelarian, bila berlaku peperangan, dia berpindah satu tempat ke satu tempat. Bila umpamanya pelarian Syria, pelarian daripada Iraq dan sebagainya datang ke Eropah, mereka tidak dilayani, tidak diberikan hak hak kemanusiaan yang sama. Dan apa yang ironisnya, negara yang mereka nak pergi itu adalah negara Eropah yang mana kita lihat hak asasi mereka itu begitu tinggi. Kita merasakan bahawa mereka inilah yang patut menjadi jagoh ataupun champion kepada hak asasi. Tapi bila kita lihat sebalik itu, kita tak nampak. Kemudian ada perbezaan pula antara pelarian yang umpamanya daripada Ukraine datang ke Eropah, bagaimana mereka dilayan, tetapi pelarian yang datang daripada Afrika, bagaimana mereka dilayan. Jadi isu ini sebenarnya memang dah ada lama, tetapi makin nampak bertambah rumit dan kita nampak sendiri macam tak ada penyelesaian. Ya. Jadi itulah cabaran negara-negara anggota Malaysia sebagai ahli ya kepada majlis hak asasi itu, merasakan ini satu yang ialah satu cabaran untuk Malaysia nak teruskan ya. Ya. Prof. Datuk, kita akan berikan lagi sedikit ruang untuk membicarakan tentang soal peranan Malaysia. Apakah akan Malaysia bangkitkan dalam persidangan ke-53 kali ini? Tapi kita nak dengarkan juga dulu daripada Zhang Hong untuk awal ini, kerana bulan lalu Presiden China menyatakan bahawa dalam mendekati isu hak asasi manusia ini, kita boleh menggunakan jalan yang berbeza, different path.
Itu yang disebut oleh Presiden China. Mungkin untuk di awal ini Zhang Hong boleh menjelaskan di manakah kedudukan China, apa yang sudah dilakukan oleh kerajaan China khususnya melibatkan isu hak asasi manusia, kerana China memainkan peranan yang besar untuk isu-isu di beberapa negara jirannya, dan kita nak tahu kedudukan dan juga bagaimanakah sikap China terhadap isu-isu hak asasi global ini. Silakan Zhang Hong. Ya, terima kasih. Memang seperti apa yang sudah dikatakan oleh Prof. Tatu dulu, ya, macam berbagai masalah yang selalu menjadi tumpuan seluruh dunia, termasuk perubahan iklim dan juga macam jaminan atau keselamatan bekalan makanan yang ini baru ini menjadi cukup dahsyat kerana ada macam konflik geopolitik, dan termasuk juga sebenarnya kalau bagi China kita lebih mementingkan hak asasi manusia ini yang memang berkaitan dengan semua umat manusia. Bukanlah kalau macam Barat, mereka selalu mengambil satu kes yang kecil untuk mendakwa negara lain yang menjejaskan hak asasi manusia, tapi kita perlu lihat sebenarnya sekarang ada masalah yang lebih besar. Macam selain perubahan iklim, selain keselamatan makanan, baru ini yang paling mendesak kita lihat adalah macam kalau Jepun dia akan melepaskan air terjemar nuklear kepada laut. Bahkan pada minggu ini kita boleh lihat IAEA, Ketua Pengarah dari IAEA, Rafael Grossi, dia sudah katakan kalau air akan dibuang oleh Jepun itu sesuai dengan standar keselamatan. Tapi saya rasa ini memang tidak mungkin diterima oleh berbagai negara, termasuk khususnya kita sebagai negara jiran bagi Jepun. Kerana dia akan membawa impak yang paling langsung kepada kami. Dia akan menjejaskan keselamatan, kesihatan, bahkan membawa impak kepada pelancongan. Semua pihak akan terpengaruh bagi kita. Dan kita pun boleh lihat, mana mungkin kita boleh yakin, iaitu dia tidak akan membawa pengaruh terhadap hak asasi manusia di rantau ini. Kita tahu ini sebenarnya insiden macam ini tidak pernah berlaku dalam sejarah kaum manusia. Dan mereka katakan kerana air ini sudah ditangani supaya menjadi selamat. Tapi kita boleh membayangkan dia sebenarnya menyebabkan ada sekilo garam. Ia kalau kita langsung merasai itu memang begitu masing, ya. Tapi dia katakan kita sudah campur dengan 1 tan air. Jadi sudah air tawar. Jadi kita cuba lagi, tak masing lagi. Jadi tak ada masalah. Tapi ketika sekilo ini dia langsung dibuang ke dalam air, tetapnya ada sekilo garam dimasukkan ke laut. Jadi sebenarnya bahan yang racun atau radioaktif yang dimasukkan ke laut sebenarnya adalah sama. Dan bahkan prosesnya akan berlalutan hingga 30 tahun. Dan pada sekarang sudah ada lebih 3 juta tan itu air tercemar radioaktif akan dibuangkan ke laut. Jadi saya rasa ini akan menjadi satu kemalangan yang cukup besar bagi hak asasi manusia di seluruh dunia. Tapi kita lihat negara barat nampaknya diam saja terhadap boleh dikatakan insiden yang paling teruk akan menjejaskan hak asasi manusia ini di dunia ini. Oleh itu saya rasa kita perlu lihat seperti apa yang sudah dibentangkan oleh delegasi China dalam sidang kali ini, iaitu hak asasi manusia. Ini yang diperlukan adalah perpaduan dan kerjasama. Bukanlah menjadikannya satu alat atau satu senjata untuk dipolitikkan menjadi satu senjata untuk alat untuk mengejam atau atau melawan negara-negara lain sahaja. Baik, itu untuk komentar awal berkenaan dengan isu yang akan diberikan tumpuan oleh China pada pandangan Zhang Hong. Kita kembali kepada Prof. Datuk. Seperti mana Prof. Datuk nyatakan tadi bahawa Malaysia mempunyai cabaran sebagai ahli dalam UNHCR kali ini. Kita nak tahu apakah isu-isu yang akan dibangkitkan, Datuk. Memandangkan seperti mana Zhang Hong katakan bahawa isu di Jepun itu satu hal, di Perancis juga ketika ini berlaku satu rusuhan luar biasa besar yang ada kaitan dengan isu hak asasi manusia melibatkan remaja 17 tahun yang melihat kepada latar belakang daripada Nigeria dan Keherah. Jadi nanti itu antara isu-isu yang diberikan tumpuan ketika ini. Untuk Malaysia, apakah tumpuan kita, Prof. Datuk? Saya rasa Malaysia juga sebagai anggota ASEAN perlu melihat kepada keadaan di Myanmar. Ya. Walaupun kita satu rumpun negara ASEAN, tapi tidak bermakna
kita harus tidak melakukan sesuatu ataupun kita mengikut tradisi ASEAN tidak masuk campur dalam urusan dalaman sebuah negara itu. Tetapi bila berlaku penindasan dan pencabulan hak asasi manusia yang begitu tinggi, jadi haruslah Malaysia menyuarakan, bukan untuk memberikan kritikan yang begitu it should not be that way, tetapi kita harus memberikan penyelesaian ataupun solution kepada Myanmar. Macam mana perkara ini boleh diselesaikan? Apakah option ataupun tindakan yang boleh diambil dengan Myanmar? Sebab cara budaya pemikiran kita ataupun cara kita menyelesaikan masalah di dunia sebelah sini berbeza. Ya, dan kita tidak mahu ada confrontational. Mungkin Malaysia boleh memberikan saranan-saranan yang boleh membantu Myanmar umpamanya menyelesaikan masalah, mungkin cadangan seperti bagaimana tentang penempatan orang-orang ataupun orang yang ditindas keluar ke negara Rohingya umpamanya, dan Malaysia melakukan sesuatu. Walaupun Myanmar tidak mengiktirafkan orang Rohingya sebagai rakyat mereka, tetapi Malaysia sudah melakukan sesuatu dan kita memanglah mendapat kritikan daripada orang dalam sendiri. Orang Malaysia sendiri tak berapa setuju cara kerajaan kita mengambil tindakan dan sebagainya. Tetapi kita harus menyuarakan kepada Myanmar satu formula keamanan atau peace formula yang terbaik untuk memastikan satu proses yang tidak lagi berlaku apa-apa penindasan dan pencabulan di Myanmar. Berkenaan dengan Palestin, Malaysia juga sebagai anggota OIC juga menampak perkara ini juga satu yang tak berhenti. Dasar apartheid Israel, dasar penindasan dan pencabulan hak asasi berterusan. Jadi apakah peranan Malaysia? Malaysia harus menyuarakan apa yang dilakukan oleh Israel itu bukan saja sebagai ahli anggota bangsa-bangsa bersatu, tetapi juga dengan OIC, bekerjasama dengan negara-negara OIC cari penyelesaian dan sebagainya. I think ini berterusan selalunya yang saya rasa Malaysia harus memainkan peranan tersebut dan consistently satu yang konsisten. Dan Malaysia mesti meneruskan usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah di Myanmar dan juga di Palestin. Ini antara dua isu yang saya rasa Malaysia harus ketengahkan. Ya, menarik bila sebut tentang isu Palestin tu Prof Datuk, kerana pada 21 Jun yang lalu Wakil Tetap China ke PBB menyatakan bahawa China juga menyokong isu berkaitan dengan Palestin ini. Apakah itu akan memberikan satu konotasi ataupun nada berbeza ketika Malaysia mengangkat isu Palestin dalam sidang UNHCR kali ini, Datuk? Saya rasa peranan China adalah penting dan seperti mana tadi dinyatakan, China lebih lihat kepada cara penyelesaian yang lebih ke arah keamanan, cara kolaborasi dan kita macam mana. Saya setuju bahawa kita tidak boleh confrontational dan itulah memang cara negara China memberikan solusi ataupun penyelesaian yang berhemah, yang memandangkan bahawa isu kemanusiaan ini harus dilihat secara lebih pada saya lebih kepada berihsan umpamanya itu yang penting. Kalau kita umpamanya head on tidak bersetuju dan kita confront, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan saya gembira melihat China memberikan carangan-carangan supaya satu kolaborasi, kesepakatan dalam memperkasakan hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia yang kita lihat ini adalah satu yang pada saya pembudayaan hak asasi manusia ini jangan dilihat sebagai
very individualistic tetapi communal ataupun lebih kepada community, ya. Sebab itu adalah cara orang Asia menyelesaikan masalah-masalah. Kita tidak lihat pada individualism. Kita melihat kepada bagaimana satu masalah itu boleh diselesaikan demi untuk melihat kepada masyarakat yang lebih besar umpamanya. Itu yang kita lihat, ya. Zhang Hong, mungkin ingin berikan komentar lanjut kerana ini datang sendiri daripada Wakil Tetap China ke PBB berkenaan dengan pendirian terhadap isu Palestin. Silakan Zhang Hong. Ya, sebenarnya kalau tidak lama sebelum ini Presiden Palestin baru melawat ke China dan Presiden China Xi Jinping sudah sekali lagi menegaskan iaitu kita menyokong pendirian atau negara Palestin ditubuhkan berdasarkan resolusi yang sudah ada PBB sudah sekian lama, tapi mengapa selalu tidak terwujud? Ini mesti ada gangguan dari sepihak dan oleh itu kita perlu terus memberi sokongan kepada Palestin dan hak asasi manusia di kawasan itu tak boleh terlupa oleh dunia barat. Dan begitu juga kita pun boleh lihat ke Afghanistan. Afghanistan pun begitu, selepas perang anti kekanasan Amerika Syarikat berada di sana selama 20 tahun dan hingga sekarang dia biarkan sahaja mengundurkan diri dan tinggalkan satu boleh dikatakan negara yang dihancurkan. Dan pada masa yang sama kita pun boleh lihat mengapa China amat mementingkan Afghanistan. Kita pun boleh faham melalui kenyataan dari Lawrence Wixon, iaitu dia ketua staf dari Bekas Setiausaha Negara Colin Powell. Dia katakan mengapa dulu Amerika Syarikat selalu memilih menempatkan tempat tentera di Afghanistan. Ada satu unsur yang dekat dengan Xinjiang dan di Xinjiang ada lebih 20 juta Uyghur, etnik Uyghur. Jadi CIA patut menggunakan kaum ini supaya menghasutkan mereka bertentangan dengan Beijing dan menghancurkan China dalam dalaman. Ini yang dikatakan secara terus terang dalam ucapannya pada tahun 2018. Dan ini juga apa yang sudah berlaku berdasarkan agenda mereka, iaitu pada tahun 2009 justru kita pada dekat sekarang 5 hari bulan Julai, ini merupakan tahun 14 ulang tahun 14, iaitu ada rusuhan berlaku di Urumqi. Dia menghasutkan konfrontasi antara berbagai etnik di tempatan. Hingga akhirnya terdapat 156 penduduk ramai terbunuh dalam rusuhan tersebut dan lebih 1,700 orang cedera di sana. Dan selepas itu barulah kita tahu ada kuasa dari luar negara mendalangi rusuhan tersebut dan kita mengambil berbagai tindakan untuk memulihkan tata tertib di Xinjiang dan untuk menjamin keselamatan dan rakyat dan juga negara kita di sana. Tapi dalam arena antarabangsa kita tengok dengan media arus utama yang diterkawal oleh Barat atau media berbagai platform media sosial yang terkawal oleh Barat, mereka menjadikan rusuhan atau pembunuhan besar-besar terhadap orang ramai menjadi perjuangan untuk hak asasi manusia. Tapi usaha kerajaan China untuk memulihkan itu masyarakat yang aman di tempatan menjadi yang menjejaskan hak asasi manusia. Ini justru apa yang sudah dinyatakan oleh Lawrence Wixon dalam agenda CIA punya lah sebenarnya. Tapi yang lebih sedih iaitu kita tahu dengan mereka mengawal media di seluruh dunia, kita tengok sebenarnya banyak masyarakat Islam di berbagai negara lain terpengaruh juga. Jadi kita boleh lihat satu hal yang amat menyedihkan iaitu Amerika Syarikat mencerobohi satu negara Islam, Afghanistan. Selepas itu dia menggunakan negara ini untuk mencampuri atau menggunakan kaum Islam di dalam negara China untuk menghancurkan China dalam dalaman. Dan pada masa yang sama dia juga membujuk kaum Islam di seluruh dunia bahkan mengejam China yang menjejaskan hak asasi manusia kaum Islam. Jadi inilah apa yang dilaksanakan oleh Amerika Syarikat. Kita boleh lihat sekarang dia selalu boleh cari katakan ada
wakil dari etnik Uyghur atau dari Hong Kong di sana mereka bercakap untuk mengejam hak asasi manusia di sini. Tapi mengapa kita tidak melihat Amerika Syarikat menerima macam wakil-wakil dari Palestin, dari Afghanistan, mereka menerima penarian dari sana supaya menjamin hak asasi manusia mereka. Ini sebenarnya apa yang sudah dikatakan dulu atau dibantahkan oleh delegasi China dalam persidangan PBB kali ini, yaitu jangan mempolitika atau menjadikan hak asasi manusia sebagai satu senjata atau alat untuk agenda politik saja. Kita ada masa yang terbatas. Mungkin Datuk ingin berikan respon kerana kita beralih daripada isu Palestin kepada Xinjiang dan juga etnik Uyghur di China. Prof. Datuk? Saya masih memegang kepada prinsip bekerjasama ya untuk menyelesaikan isu hak asasi manusia sejagat ini. Dan dalam itu juga kita harus melihat kepada apa yang berlaku sekarang ini, yang banyak negara mungkin, terutamanya negara yang sedang membangun, ada satu transformasi daripada penggunaan kita panggil the fossil fuel economy to green economy. Dan dalam transformasi ini akan berlakulah banyak agenda ataupun isu hak asasi manusia yang akan tergugat. Kerana bila berlakunya transformasi kepada ekonomi hijau ini, banyak pekerjaan, umpamanya pekerjaan yang menggunakan fossil fuel economy itu tak dapat dilaksanakan. Ya, green economy ni kalau kita lihat dari segi pembuatan industri automobil, dari segi penggunaan renewable energy, sebab ini sudah di satu yang telah dinyatakan, dan kita juga dah bersetuju untuk embrace the Sustainable Development Goal SDG, dan kita dalam 2030 nanti semua negara akan mengurangkan penggunaan fossil fuel ini, dan ini memberikan kesan juga kepada hak asasi manusia, sebab pemindahan ekonomi dari segi pekerjaan, dari segi dan jurang kemiskinan itu akan nampak lebih jelas lagi bila ramai rakyat yang terlibat tidak ada pekerjaan umpamanya. Jadi saya takut, saya bimbang tidak ada satu roadmap yang begitu realistik dan praktikal untuk memastikan 2030 dah tak lama, ya. Dan apakah tindakan kerajaan umpamanya negara-negara membangun dalam memastikan, because dalam ada lagi satu tagline yang digunakan, dia kata just transition. Ini yang di slogan yang digunakan terutama sekali bagi masyarakat perniagaan. Tapi just transition ini dia kata no one is to be left behind, tetapi kita lihat jika tidak ada usaha-usaha untuk memastikan keharmonian ini dapat dikecapi bersama, di mana saya tak nampak roadmapnya sampai hari ini, maka makin berlakulah banyak pelanggaran hak asasi manusia. Itu pandangan saya lah. Baik. Dalam masa yang terbatas, kita ada kurang lebih 2 minit lagi, saya nak berikan masa kepada kedua-dua tetamu untuk membuat satu konklusi berkenaan harapan daripada Majlis UNHRC yang akan bersidang untuk kali ke-23 ini. Saya mulakan dengan Prof. Datuk dulu, silakan. Saya setuju dengan rakan daripada China bahawa kita jangan politikkan hak asasi manusia ini. Ini penting sebab hak asasi ini adalah satu yang real, ya, yang nyata, dan memang ada banyak berlaku pelanggaran hak asasi manusia di serata dunia, dan seharusnya ada satu kesamaan ataupun konsensus bersama dengan negara-negara. Saya harap dalam mesyuarat ini nanti ada satu suara secara konsensus bersetuju untuk menyelesaikan masalah konflik di seluruh dunia, dan hak asasi itu jangan dipolitikkan dan harus diberikan prioriti, ya, keutamaan, dan mestilah secara ya bona fide ataupun secara
secara ikhlas untuk menyatakan untuk menyelesaikan masalah. Sampai hari ini kita tak nampak negara-negara maju nak menyumbang kepada penyelesaian masalah apa tu carbon ini di dalam mengurangkan penggunaan carbon ini di seluruh dunia ya. Dalam Paris Agreement itu hanya sebagai satu mungkin gambaran yang kita boleh selesaikan masalah perubahan iklim itu satu masalah. Dan perubahan iklim ini menjejaskan ya, orang tak nampak menjejaskan hak asasi manusia sebenarnya. Terima kasih. Silakan Zahong untuk konklusi di hujung ini, silakan. Ya, terima kasih. Bagi saya rasa jangan bercakap kosong lagi. Dan kita perlu ada tindakan yang benar-benar. Sebutir-sebutir boleh menjadi bukit. Dan yang penting kita bertindakan. Dan kalau kita berjuang untuk memperbaiki hak asasi manusia, sebenarnya bersasaran untuk menyediakan kehidupan yang lebih baik kepada rakyat kami. Baik, terima kasih kepada kedua tetamu bersama kita di waktu ini, Profesor Datuk Dr. Rahmat Mohamad, Pengerusi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia SUAKAM, dan juga Zhang Ho, Wartawan Kumpulan Media Cina CMG. Kita sudah memahami apakah yang akan dibangkitkan, sekurang-kurangnya apa yang akan diberikan fokus, isu Myanmar, isu Xinjiang, Uyghur dan juga isu Palestin, dan juga isu alam sekitar dan juga ekonomi hijau seperti mana dibangkitkan oleh kedua tetamu kita. Itu akan kita berikan tumpuan semasa sidang ini berlangsung untuk kali ke-23 nanti. Terima kasih sekali lagi kepada dua tetamu kita. Itu sahaja untuk agenda Asia di waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.